Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat yang hadir dalam live FB live kita pada malam ini di page Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group Pusat AARG Pusat, iaitu kita itu menghuraikan kitab Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ini adalah kuliah kita yang kedua, yang mana pada hari semalam kita untuk kuliah kita yang pertama kita telah menerangkan ta'rif bid'ah. Kerana untuk kita memahami tajuk bid'ah hasanah, tentulah kita kena faham bid'ah terlebih dahulu. Kita telah sebutkan bagaimana para ulama mentakrifkan bid'ah dari segi bahasa lughatan dan juga dari segi syarak istilahan. Dari segi lughatan bahasa, al-bid'atu kullu amalin umila ala ghairi mithalin sabaqa fahuwa bid'atun. Setiap amalan yang dilakukan yang tidak ada contoh sebelumnya, maka itu dinamakan bid'ah. Tak kisahlah perbuatan itu perbuatan yang baik ataupun buruk, perbuatan itu dalam urusan agama atau urusan dunia, asalkan dahulu perbuatan itu tidak ada, maka itu dari segi bahasa dinamakan sebagai bid'ah. Luas asal benda itu baru, dulu tak pernah ada, namanya bid'ah. Sementara dari segi syarak, Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah, Sultanul Ulama, digelar beliau sebagai sultan kepada para ulama. Beliau juga memberi satu takrif yang luas kepada makna bid'ah dari segi syarak, iaitu al-bid'atu fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulullah SAW. Cuma beliau kaitkan dengan zaman Nabi SAW. Yang dikatakan bid'ah itu adalah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan, yang tidak dikenali di zaman Nabi SAW, maka yang demikian itu dinamakan sebagai bid'ah. Cuma oleh kerana takrifnya itu luas, selepas itu ada the next step, iaitu yang sesuatu yang dikelaskan sebagai bid'ah itu nanti akan ditimbang di atas neraca hukum, akan ditimbang menurut timbangan syarak. Nanti akan dikelaskan secara umum apa sahaja yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW, maka itu dinamakan bid'ah. Baik. Kemudian ada juga ditakrifkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, takrif yang hampir sama. Bid'ah itu adalah ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulullah sallallahu, mengada-adakan satu perkara yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Apa sahaja yang tidak ada zaman Nabi SAW, termasuklah umpama live yang kita buat sekarang ini, itu dari segi takrif syaraknya dinamakan sebagai bid'ah.
Bahkan ulama Syiah, iaitu Al-Amir As-San'ani, ulama Syiah aliran Zaidiyah, memberi takrif yang hampir sama, iaitu al-bid'atu lughatan ma umila ala ghairi mithalin sabiqin, dari segi bahasa sesuatu yang dilakukan tidak ada contoh sebelumnya, tetapi yang dikehendaki dengan syarak. Wal muradu biha huna ay bil bid'ati, yang dikehendaki dengan bid'ah di sini makna daripada sudut agama, ma umila min duni ayyasbiqa lahu syar'iyyatun min kitabin wala sunnatin, sesuatu yang dilakukan tetapi tidak ada dia punya syar'iyahnya, tidak ada contoh syaraknya, pengakuan syarak daripada Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada. Jadi diterangkan apabila begitu luas takrifan bid'ah yang diambil oleh sebahagian daripada para ulama, asalkan benda itu tidak ada di zaman Nabi SAW, maka benda itu dinamakan bid'ah. Jelas para ulama kena pergi kepada keterangan selanjutnya. Kerana kalau begitu tidak ada zaman Nabi SAW itu dianggap bid'ah sesat semua, jenuhlah kita semua ni sesat belakalah, tak ada yang tidak sesat. Saya ni melakukan satu kerja agama, iaitu menyampaikan ilmu, tapi kerja agama saya ni bercampur gaul dengan bid'ah. Saya sampaikan seorang-seorang diri, iaitu tapi saya gunakan teknologi live. Oleh dengan teknologi live ini, walaupun saya seorang diri di sini di rumah saya, tetapi ada orang lain yang boleh mendengar melalui teknologi live, itu juga bid'ah. Jadi sudah tentu kita tidak terbayangkan bid'ah seumpama ini adalah satu bid'ah yang diharamkan oleh agama. Rupanya daripada dahulu lagi, di zaman salafus soleh lagi, ulama kita dah faham bahawa tidak semua perkara baru itu haram. Secara garis besar para ulama membahagikan bid'ah menjadi dua, iaitu al-bid'atul hasanatu, bid'ah yang baik, dan wal bid'atus sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Bahkan al-Imam Syafi'i, iaitu rahimahullah, iaitu generasi tabi'in, maknanya ulama salaf lah. Kita sekarang ni kadang-kadang kita pandai guna slogan kena ikut salaf, tapi bila tiba fatwa salaf tak sesuai dengan selera kita, kita buang saja pandangan ulama salaf. Tak betul lah macam itu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ulama salaf dan juga pendiri mazhab Syafi'i yang diikuti oleh ramai umat Islam ahli sunnah wal jamaah, beliau menjelaskan al-muhdatsatu darbani, perkara yang diada-adakan tu dua jenis. Ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa bid'atud dhalalati. Jenis yang pertama, apa yang diada-adakan yang bercanggah dengan Al-Quran, melanggar sunnah Nabi, ataupun bercanggah mencarikan ijma' ulama, maka yang demikian itu perkara yang diada-adakan seumpama itu yang bercanggah dengan Quran, hadis, ijma' tadi, itulah bid'ah yang sesat. Yang kedua, wa ma uhditsa fil khairi la yukhalifu syai'an min dzalika fa huwa muhdatsatun ghairu madhmumatin. Adapun satu perkara yang diada-adakan tapi kebaikanlah, jangan perkara jahat pula, perkara yang baiklah. Tapi perkara yang baik ini jelas ianya tidak melanggar satu pun daripada yang demikian. Maknanya satu pun daripada yang disebut tadi tak melanggar Quran, tak melanggar sunnah Nabi, tak melanggar ijma' ulama. Fa huwa muhdatsatun ghairu madhmumah. Maka yang demikian itu adalah satu perkara yang diada-adakan tetapi tidak dikeji. Secara ringkasnya, perkara yang baru. Zaman Nabi SAW tak ada pun perkara itu. Macam sekarang ni, orang nak pergi ibadah umrah, tidak dibenarkan. Orang yang nak buat sembahyang jamaah di masjid-masjid kita, tak dibenarkan. Orang nak buat solat Jumaat bahkan, tidak dibenarkan. Ini tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Ini bid'ah. Adakah bermakna bid'ah ini haram? Bagaimana kalau haram para mufti kita membenarkan? Jadi kena tengok dalam keadaan macam ni, dalam keadaan ada darurat, dalam keadaan ada ancaman kepada nyawa, boleh jadi akan berlaku jangkitan penyakit luar daripada kawalan kalau tidak dicegah dari sekarang. Maka kita dapati ianya tidak melanggar Quran, bahkan selari dengan tuntutan Al-Quran, tidak melanggar sunnah, bahkan selari dengan tuntutan sunnah, dan tidak melanggar ijma' ulama, maka itu adalah bid'ah yang baik, yang disebut sini ghairu mazmumah, tidak terkeji. Bahkan ketika kita menutup perbincangan kita semalam dengan 3 poin sahaja, yang mana 3 poin daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, walaupun kita katakan perkataan Imam Syafi'i ini ringkas tetapi cukup jelas untuk menerangkan tentang bid'ah. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam poin yang pertama, poin yang pertama, al-bid'atu bid'atani, perkara bid'ah itu dua jenis.
Poin yang kedua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Yang dua jenis tadi, pertama bid'ah yang terpuji, mahmudah maknanya terpuji. Yang kedua bid'atun mazmumah, mazmumah maknanya terkeji. Jadi ada dua bid'ah di situ. Baik. Jadi poin yang pertama, bid'ah terbagi dua. Poin yang kedua, yang dua itu adalah terpuji dan terkeji. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafas sunnata fahuwa mazmumun. Maka mana-mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah. Apa makna selari dengan sunnah? Selari dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah yang demikian mahmudun, terpuji. Wa ma khalafas sunnata fahuwa mazmumun. Dan mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, maka ianya terkeji. Jadi itu tiga baris ataupun 3 poin ni dah selesai. Bid'ah terbagi kepada dua. Ada bid'ah yang terpuji, maknanya bagus. Ada bid'ah yang terkeji, maknanya tak bagus. Yang terpuji itu yang selari dengan ajaran Nabi SAW, bagus. Yang terkeji itu yang bercanggah dengan ajaran Nabi SAW, itu tidak bagus. Selesai. Masalahnya sekarang, ada sebahagian daripada kawan-kawan kita tak boleh terima pembahagian ini. Padahal ulama-ulama silam, boleh kita katakan semua ulama menerima pembahagian bid'ah kepada dua ini. Nanti kita akan terangkan sebenarnya perbezaan antara kita dan kawan-kawan kita yang menolak adanya bid'ah hasanah ni hanya perbezaan pada memahami kayu ukur saja. Dan perbezaan yang sebegitu sebenarnya sangat mudah untuk kita selesaikan. Bukti-buktinya jelas, contoh-contohnya jelas, tinggal lagi nak buka fikiran hati kepada kebenaran atau masih nak berdegil dengan ketaksupan kepada pandangan tertentu, itu terpulang kepada masing-masing. Itu insya-Allah nanti kita akan terangkan. Sebenarnya perbezaan itu sangat mudah dileraikan. Cuma kita nak beritahu, kita boleh katakan hampir semua ulama-ulama silam bersetuju dengan pembahagian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bid'ah dibagi kepada dua. Baik, soalan. Kalau begitu, kenapakah ulama silam yang menjadi ulama besar dalam mazhab Syafi'i, iaitu Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah, membagi bid'ah kepada 5 bahagian? Tadi kata ulama-ulama silam semuanya setuju dengan pembahagian Imam Syafi'i. Kalau tak semua pun kita kata hampir semualah. Kalau yang tak setuju tu mungkin ada hanya 1 orang 2 orang saja. Tetapi yang setuju tu ramai, majoriti bersetuju. Macam mana pula ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri, Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala membahagikan bid'ah kepada 5? Jawapannya, membahagikan bid'ah kepada 5 bukan makna tak setuju membahagikan bid'ah kepada 2, bukan. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala termasuk antara ulama yang setuju bahawa bid'ah itu terbagi kepada 2. Pembahagian bid'ah kepada 5 ini sebenarnya adalah perincian kepada bid'ah yang dibahagi kepada 2 tadi. Sebenarnya sama. Saya bagi contoh Misalnya kalau saya tanya, yang ikuti live kita pada malam ini, saya nak tahu jantina dia. Berapa orang lelaki dan berapa orang perempuan yang sedang ikut live saya pada malam ini? Maka jelas terbagi kepada 2. Kerana sama ada yang ikut live saya ni lelaki atau perempuan. Tapi Ustaz mana tahu yang ikut live Ustaz ada khunsa? Itu khunsa tu jarang-jarang. Nadir, benda yang nadir, benda yang jarang-jarang ni wujuduhu ka'adamihi. Kalau ada pun macam tak ada. Sebab itu dalam borang-borang, kalau kita tengok dalam ruang jantina itu, biasanya dia akan bagi hanya 2 pilihan, lelaki atau perempuan. Dia tidak letak pilihan yang ketiga. Kenapa jadi 2? Sebab soalannya adalah jantina. Tapi kalau saya nak tahu, sebab kan live ni kan dia boleh ditonton daripada, bukan saja saya duduk di KL, bukan orang KL saja boleh tonton, segenap pelosok dunia bahkan boleh tonton, kan internet. Jadi saya nak tahu yang menonton live pada masa sekarang ini, dia berasal daripada negeri mana? Dia berasal dari negeri mana, saya nak tahu. Maka walaupun orang yang sama juga, yang tadi saya bagikan kepada 2, lelaki dan perempuan, tapi sekarang sudah bagi kepada lebih pada 2. Contohnya 5 juga kita ambil. Contohnya yang menonton live malam ni dari 5 negeri. Ada yang menonton daripada Kuala Lumpur, ada yang menonton daripada Melaka, ada yang menonton daripada Johor, ada yang menonton misalnya dari Negeri Sembilan, dan ada yang menonton misalnya dari Pahang. Contoh 5 negeri. Jadi adakah maknanya, tadi khilaf lah Ustaz. Tadi Ustaz kata 2 jenis saja yang menonton live Ustaz malam ni.
Ini macam mana pula boleh jadi 5 jenis? Tak ada khilaf. Sebab tadi soalannya, apakah jantina? Maka terbagi kepada 2. Sekarang soalannya, yang menonton itu dari negeri mana? Maka terbagi kepada 5. Maka demikianlah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menanyakan soalan, perkara baharu, perkara bid'ah itu, selari tak dengan sunnah Nabi? Selari tak dengan ajaran Nabi? Jelas jawapannya hanya 2. Satu jawapannya selari, satu jawapannya tak selari. Sementara Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam rahimahullah ta'ala menanyakan soalan yang berbeza, iaitu apa hukum bid'ah? Kadang-kadang zaman sekarang ada sebahagian daripada ustaz kita, dia macam terlepas pandang bahawa bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu satu istilah merujuk bahawa benda itu baru. Tak ada di zaman dahulu, tidak ada di zaman Nabi SAW secara khusus. Tetapi hukum bukan bid'ah. Hukum salah satu daripada 5 hukum syarak yang taklifi. Sebab itu bid'ah bila ditimbang atas neraca hukum, hukum tak ada 5, maka bid'ah juga boleh dibagi kepada 5. Baik. Hukum adalah isbatul amri au nafyuhu. Hukum kalau kita nak takrifkan adalah menetapkan sesuatu perkara atau menafikannya. Maka yang nak menetapkan satu perkara atau menafikan satu perkara itu boleh jadi syarak. Syarak yang menetapkan begitu atau syarak yang menafikan. Boleh jadi akal yang menetapkan begitu atau akal yang menafikan. Boleh jadi adah iaitu kebiasaan. Kebiasaannya kita makan kenyang, tak makan lapar. Maka kita kata ada makan, ada kenyang. Kita tetapkan begitu. Dan ataupun kita nafikan, tak ada makan, tak ada kenyang. Itu namanya hukum adah, hukum kebiasaan. Maka yang kita bincangkan di sini adalah hukum syarak. Hukum syarak pula terbahagi kepada 2. Asalnya hukum syarak yang wad'i dan taklifi. Wad'i ini merujuk kepada sabab, syarat, mani' dan natijah daripada kombinasi-kombinasi ini sah ataupun batal. 5 ya. Tetapi yang kita nak fokus adalah yang satu lagi, hukum syarak yang taklifi, iaitu yang melibatkan pemberatan ke atas orang mukallaf. Mukallaf ni orang yang diberati. Kamu dah mukallaf ke belum? Jangan tertukar dengan muallaf. Muallaf tu orang yang dijinakkan hati dia masuk Islam. Mukallaf orang yang diberati dengan hukum, berbeza dengan yang tidak mukallaf. Orang yang tidak mukallaf ni perbuatan dia tidak ada hukum. Contohnya orang gila. Ustaz, apa hukum ni orang gila ni? Dia telanjang bogel depan khalayak ramai. Untuk dia tak ada hukum lah. Sebab dia tidak mukallaf. Yang kita yang tak gila yang pergi tengok aurat dia tu, yang itu kita ada hukum. Baik. Jadi sekarang ni hukum ini tengok dia terbahagi kepada 5, sama ada dituntut atau diberi pilihan. Hukum ni Allah tetapkan. Sebab hukum syarak adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, iaitu perintah Allah yang bergantung dengan perbuatan orang mukallaf. Setiap perbuatan orang mukallaf tu ada tuntutan syarak di situ. Imma bittalab, sama ada dengan dituntut, ataupun bitakhir, diberikan option, diberikan pilihan. Jadi yang dituntut pula terbahagi kepada 2. Ada yang dituntut supaya kita melakukan, ada yang dituntut supaya kita meninggalkan. Maknanya dituntut kita melakukan, buat. Dituntut kita meninggalkan, jangan buat. Adapun takhir, diberi pilihan, terpulanglah, nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Itu namanya takhir. Jadi daripada tuntut buat atau tuntut jangan buat tadi, ada hukum. Dan takhir juga dinamakan hukum. Baik, apa dituntut buat? Tuntut buat kalau kita disuruh melakukan sesuatu perbuatan dengan suruhan yang putus, yang pasti, yang tidak ada pilihan, mesti kamu kena buat. Kalau kamu tak buat, berdosa. Itulah yang dikatakan wajib. Dan ada juga kita dituntut buat tetapi tidak putus. Kamu buat, tapi kalau tak buat pun taklah berdosa. Itu namanya sunat. Yang dituntut supaya kita jangan buat ataupun dipanggil talabul tarki. Tadi talabul fi'li, tuntut buat. Talabul tarki, tuntut tinggalkan, jangan buat. Jadi kalau kita disuruh meninggalkan sesuatu perbuatan dengan suruhan yang pasti, talaban jaziman, tak dapat tidak, kamu tak boleh buat. Kalau kamu buat juga berdosa, itu namanya haram. Kalau kita dituntut meninggalkan talabul tarki, talaban ghairu jazimin, kita dituntut meninggalkan satu perbuatan tapi tuntutan tu tak jazam, tak putus, maknanya masih ada pilihan. Kalau kamu buat juga tidaklah sampai berdosa, itu namanya makruh.
Dan kalau kita diberi pilihan, nak buat pun boleh, tak mau buat pun tak ada masalah, itu namanya harus ataupun mubah, satu perkara yang ibah, yang dibenarkan, nak buat pun boleh, tak mau buat pun tak apa. Baik, jadi secara rumusan, hukum syarat yang taklifi ini boleh dibagikan kepada 5. Wajib, ni kita ambil tarikh yang mudah ya. Tadi agak detail, agak panjang. Kita ambil tarikh yang mudah. Wajib, satu perbuatan yang kalau kita buat diberi pahala, tak buat berdosa. Sunat, perbuatan yang kalau kita buat diberi pahala, tapi kalau tak buat tak sampai berdosa. Haram, perbuatan yang kalau kita tinggalkan dapat pahala, kalau kita buat berdosa. Makruh, perbuatan yang kalau kita buat, kalau kita tinggalkan dapat pahala, kalau kita buat tak berdosa. Dan harus perbuatan yang tidak diberi pahala ataupun dosa kalau kita melakukan atau meninggalkan. Ini secara ringkas ya. Tapi yang harus tu juga boleh mendatangkan pahala atau dosa, bergantung kepada keadaan, masa, cara dan tujuan ianya dilakukan. Ini hanya secara umum saja. Jadi bila kita itu timbang perkara baharu atas neraca hukum, dia akan jatuh salah satu daripada yang 5 tadi. Jadilah bid'ah itu 5 bahagian. Cuba lihat bagaimana Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala menerangkan perkara ini. Kata beliau rahimahullah, al-bid'atu fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulullah SAW. Bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW. Wahya munqasimatun ila bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandubatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahatin. Maka bid'ah itu terbagi kepada, pertama, bid'ah yang wajib, kedua, bid'ah yang haram, ketiga, bid'ah yang sunat, keempat, bid'ah yang makruh, kelima, bid'ah yang harus. Wa tariqu fi ma'rifati dzalika an tu'rada al-bid'atu ala qawaidis syariati. Kadang orang tanya, ustaz, benda bid'ah macam mana kita nak tahu hukum? Bid'ah kan benda baru, tak berlaku zaman Nabi SAW. Kalau zaman Nabi senang, berlaku satu perkara, Nabi akan terangkan, boleh buat, tak ada masalah. Nabi akan katakan jangan buat, ni haram. Itu senang. Ni kan bid'ah ni perbuatan yang tidak ada zaman Nabi SAW. Habis kalau dah berlaku lepas Nabi SAW dah wafat, macam mana kita nak tahu hukum? Inilah kerja ulama. Tak ada maknalah kalau dikatakan ulama warasatul anbiya. Kalau begitu, ulama adalah pewaris para Nabi, yakni mewarisi ilmu para Nabi. Oleh kerana mereka mewarisi ilmu para Nabi, mereka juga mewarisi tugas para Nabi menerangkan hukum, mengenal pasti hukum dan menerangkan kepada umat. Maka apa yang ulama lakukan, iaitu mereka itu meletakkan bid'ah itu atas timbangan kaedah-kaedah syarak. Fa in dakhalat fi qawaidil ijab fahiya wajibatun. Kalau termasuk dalam kaedah yang mewajibkan, maka jadilah bid'ah itu wajib. Wa in dakhalat fi qawaidit tahrim fahiya muharramatun. Kalau bid'ah itu termasuk dalam kaedah yang mengharamkan, maka jadilah ia haram. Wa in dakhalat fi qawaidil mandubi fahiya mandubatun. Kalaulah termasuk bid'ah itu, masuklah bid'ah itu dalam kaedah yang sunat, maka ia jadi sunat. Wa in dakhalat fi qawaidil mubahi fahiya mubahatun. Dan kalau sekiranya masuk bid'ah itu dalam kaedah yang harus, maka ia adalah harus. Walil bid'il wajibati amsilatun. Ada pula bid'ah yang wajib. Kita rasa bid'ah ni haram semua. Boleh pula bid'ah jadi wajib? Boleh. Contoh, kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam, contohnya ada beberapa. Misalnya, ahaduha al-ishtighalu bi ilmin nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullahi wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalika wajibun li'anna hifdhus syari'ati wajibun wa la yata'atta hifdhuha illa bi ma'rifati dhalika wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Contoh bid'ah adalah kita ni menyibukkan diri kita belajar ilmu nahwu. Padahal Nabi SAW tidak menyebutkan diri belajar nahu. Para sahabat tidak menyebutkan diri belajar nahu. Kita pula zaman sekarang buat bid'ah belajar nahu. Tapi apakah hukum belajar nahu? Hukum belajar nahu yang dengan belajar nahu itulah difahami kalam Allah, yang difahami Al-Quran. Dengan belajar nahu itulah difahami kalam Rasulnya, iaitu difahami hadis Nabi SAW. Maka yang demikian itu wajib. Macam mana boleh jadi wajib benda bid'ah? Baik. Lianna hifzas syari'ati wajibun. Yang boleh jadi wajib benda bid'ah ni asalnya kerana menjaga syariat itu wajib. Apa makna menjaga syariat itu wajib? Iaitu ikut perintah Allah, jauhi larangan Allah. Apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang jangan buat. Wala yata'atta hifzuha illa bi ma'rifati dzalika. Macam mana boleh jaga syariat kalau kita pun tak tahu syariat itu apa? Kita kata kita kena ikut perintah Allah. Apa Allah perintah pun kita tak faham. Kita kena jauhi larangan Allah. Apa yang Allah larang pun kita tak tahu.
Macam mana kita nak faham Quran hadis? Dengan cara kita mahir ilmu nahwu bahasa Arab. Sebab al-kalamu biduni nahwi la yufham. Percakapan itu kalau tidak dengan nahwu tidak boleh difahami. Kerana apa? Kerana ada kaedah yang besar di sini, wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kerana apa satu perkara yang tidak sempurna sesuatu kewajipan kecuali dengan dia, maka perkara itu juga menjadi wajib. Jadi sebenarnya begini, supaya kita mudah faham. Kita insya-Allah mudah faham bahawa wajib kita itu beramal dengan Quran dan hadis. Insya-Allah orang Islam mudah faham ya. Kita kena beramal, wajib kita beramal dengan Quran dan hadis. Baik. Cuma kita mungkin terlepas pandang bahawa tak boleh kita itu beramal dengan Quran dan hadis kecuali difahami apa yang ada dalam Quran dan hadis. Nak amal apa benda yang kita tak faham, maka memahami Quran dan hadis itu jadi wajib. Dan tidak boleh difahami Quran dan hadis itu kecuali orang itu mahir ilmu nahwu bahasa Arab. Maka belajar ilmu nahwu bahasa Arab untuk faham Quran dan hadis ini walaupun bid'ah, hukumnya adalah wajib. Baik, saya bagi contoh yang tidak diletakkan ya, di dalam kitab ini, bahkan tidak disebutkan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, tapi ada kaitan dengan bid'ah yang wajib, iaitu at-tas'irul jabri, penetapan harga secara paksa, ataupun kita katakan compulsory pricing ataupun ceiling price, letakkan harga ceiling ya. Misalnya di negara kita ada berlaku ya, bila menghampiri musim-musim perayaan, misalnya menghampiri hari raya puasa ataupun menghampiri sambutan tahun baru Cina misalnya, kerajaan kita menetapkan komoditi-komoditi tertentu ataupun barang-barang tertentu. Ayam tak boleh jual lebih pada berapa ringgit sekilo, daging tak boleh jual lebih pada berapa ringgit sekilo, gula dan sebagainya. Mana kerajaan menetapkan harga ceiling. Ini dalam bahasa Arab disebut at-tas'irul jabri, penetapan harga secara paksa. At-tas'irul jabri ini adalah bid'ah. Tidak berlaku di zaman Nabi SAW bahawa Nabi menetapkan harga ceiling. Maknanya di zaman Nabi SAW apa yang berlaku adalah free market, pasaran bebas ya. Ikutlah kita kata willing buyer, willing seller. Pembeli yang suka nak beli, dia beli. Penjual yang suka nak jual pada harga tertentu, dia jual. Ya, negotiate lah, pandai-pandailah negotiate. Tak bolehlah pemerintah pula nak tetapkan harga. Baik. Bukan sahaja penetapan harga shilling ini adalah bid'ah, tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Yang lebih menarik adalah ada indikasi bahawa menetapkan harga shilling ini haram. Ada indikasi menetapkan harga shilling ini haram. Kenapa? Kerana bila berlaku kenaikan harga barang di zaman Nabi SAW, ada orang berjumpa dengan Nabi SAW dan memohon, "Sa'ir ya Rasulullah, tolonglah tetapkan harga wahai Rasulullah." Lalu Nabi SAW tak mau. Nabi SAW menolak permohonan tersebut. Nabi SAW menerangkan, Allahu huwal musa'ir, yang menetapkan harga ni Allah. Macam mana pula Allah yang tetapkan harga? Bila bangsa pula kita dapat senarai harga daripada Allah Ta'ala? Bukan begitu maksudnya. Maksud Allah Ta'ala menetapkan harga, tidakkah bau hujan tak hujan itu ketentuan Allah? Tidakkah tanaman menjadi atau tak menjadi ketentuan Allah? Jadi misalkan Allah Ta'ala takdirkan hujan tak turun, kemarau berpanjangan, tanaman tak menjadi, jadi supply tanaman yang jadi hasil keperluan masyarakat jadi sikit lah. Bila supply sikit, demand tinggi, masyarakat nak beli, harga naik. Ini kan kita secara basic kita tahu demand and supply. Bila demand tinggi, supply kurang, harga naik. Jadi daripada sudut itu seolah-olahnya kita katakan memang hakikatnya Allah yang menetapkan harga, kerana Allah yang menentukan segala-galanya tu. Baik. Jadi ada indikasi bahawa menetapkan harga ini adalah haram kerana Nabi SAW bila menolak permohonan menetapkan harga, Nabi SAW memberikan reason, rational kenapa Nabi SAW menolak. Kerana Nabi SAW memberitahu, aku tak nak jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan aku ada buat zalim pada orang. Baik pada darah dia, maknanya ada pernah mencederakan orang atau membunuh orang dan sebagainya, Nabi tak nak, ataupun pada harta. Maka ulama faham, kalau begitu, bila Nabi SAW memberi ta'lil begitu, memberi rasional begitu, bermakna menetapkan harga shilling adalah satu bentuk kezaliman pada harta. Sebab tu Nabi tak nak buat. Kenapa pula zalim? Ialah kerana kan peniaga dia susah nak dapat barang. Pada musim barang tak banyak, peniaga terpaksa berusaha lebih lah nak dapat barang. Bila dia susah nak dapat barang, dia tak nak jual pada harga yang murah. Dan memang permintaan tinggi, dia boleh pegang harga. Jadi dia nak jual pada harga yang tinggi. Tiba-tiba kita paksa dia jual pada harga yang rendah.
Mana dia jual dalam keadaan tak redha, maka itu zalim pada menzalimi pada harta. Yang pelik, selepas daripada kewafatan Nabi SAW, di zaman para ulama berfatwa, para ulama memfatwakan bahawa menetapkan harga siling bukan sahaja boleh, bahkan ada kalanya pemerintah wajib. Kan pelik. Benda ni pertamanya bid'ah. Zaman Nabi SAW tak berlaku. Yang kedua, bid'ah yang ada indikasi daripada Nabi SAW sendiri bahawa bid'ah tu haram. Ia satu bentuk kezaliman dalam hati orang. Kenapa ulama sampai boleh kata wajib? Daripada haram boleh betulkan jadi wajib perkara bid'ah macam ini. Kerana para ulama tidak jumud, tidak kaku. Otak mereka tidak beku sebagaimana yang berlaku pada sebahagian umat Islam sekarang. Sebahagian umat Islam sekarang, minta maaf, mereka agak terlampau terikat dengan teks sehingga gagal memahami konteks. Jadi konteks kenapa Nabi SAW tak nak menetapkan harga siling pada zaman itu, kan kita kata kenaikan harga barang pada zaman Nabi SAW because of natural causes, kerana adalah sebab-sebab semula jadi. Jadi oleh kerana sebab-sebab semula jadi, peniaga sebenarnya tak ada pilihan. Mereka bukan saja-saja nak naikkan harga barang, tapi barang tak banyak, terpaksalah letak harga tinggi. Tetapi di zaman para ulama memfatwakan bahawa atas irul jabri, menetapkan harga secara paksa itu wajib, para ulama melihat bahawa kenaikan harga pada masa mereka tidak lagi disebabkan oleh sebab-sebab semula jadi, tetapi disebabkan oleh ketamakan peniaga. Peniaga ni tamak. Jadi macam mana cara dia buat? First of all, dia akan monopolize the market. Dia akan jadi the sole distributor. Dia akan jadi pembekal satu-satunya, pembekal yang membekalkan produk yang menjadi keperluan awam. Kita katalah kalau di Malaysia ni katakan beras. Ya, kalau di negara-negara Arab ataupun negara-negara Eropah, kita katakanlah tepung. Ya. Mereka kan makanan mereka, yang makanan utama mereka tepung, roti dan sebagainya. Kalau di tempat kita ni, satu orang dia sudah beli semua hak untuk mengedarkan beras ni, akhirnya dia jadi the sole distributor. Bila dia dah jadi sole distributor ataupun kita kata monopoli, ya, dia sudah monopolize the market, dia pada ketika itu dia naikkan harga betul-betul tinggi dan orang terpaksa beli. Berbeza kalau dia bukan sole distributor. Katakanlah dia hanya one of the distributors, ada lebih kurang dalam 15 pengedar beras di Malaysia ni. Lalu dia seorang naikkan harga, itu tak menjadi. Kau naikkan harga, kita orang beli daripada pengedar lain. Apa masalah? Tak ada masalah. Tapi kalau kau the sole distributor, kamu hanya adalah pengedar tunggal, bila kamu naik harga barang tu pula barang keperluan, nak tak nak orang terpaksa beli. Macam sehari dua ni, topeng muka kan jadi keperluan. Saya tengok harga dah naik sampai RM2 lebih di setengah tempat dia jual. Sekarang apa? Kerana orang perlu. Jadi ketika itu, kata para ulama, kezaliman itu yang wajib dielakkan. Zaman Nabi SAW, kezaliman akan berlaku kalau ditetapkan harga. Kezaliman ke atas peniaga akan berlaku kalau ditetapkan harga, maka Nabi SAW tak nak tetapkan harga. Tapi di zaman kita, kezaliman akan berlaku kalau tidak ditetapkan harga. Kezaliman akan berlaku ke atas siapa? Ke atas pengguna. Pengguna akan dienai oleh peniaga yang tamak. Jadi untuk melindungi pengguna daripada dizalimi oleh peniaga-peniaga yang tamak, maka wajib pemerintah itu menetapkan harga siling. Mana-mana peniaga yang menjual produk yang telah ditetapkan itu lebih daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah, maka orang itu boleh dikenakan takzir, boleh dikenakan hukuman oleh pemerintah, denda dan sebagainya. Jadi itu contoh bid'ah yang wajib. Benda itu tidak berlaku zaman Nabi SAW. Bahkan ada indikasi benda itu haram di zaman Nabi SAW. Tapi Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Allah kurniakan kepada para ulama kita, ulama-ulama silam kita, ketajaman fikiran dalam memahami apakah hikmah di sebalik sesuatu hukum. Lalu mereka itu tidak jumud, beku dan kaku di atas teks semata-mata, tetapi mereka pergi kepada konteks sesuatu hukum itu dan mereka menetapkan perkara baharu itu sebagai satu perkara yang wajib. Contoh yang kedua yang dibawa oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Al-mithalu tsani, al-kalamu fil jarhi wa ta'dil li tamyiz as-sahih min as-saqim. Iaitu kita duduk bincang jarah dan ta'dil. Jarah ni asalnya cedera. Orang ni ada cedera. Cedera di mana? Cedera pada karakter dia. Dia ni pelupa orangnya. Dia ni bercakap kadang ada tak betul itu ini. Itu nama jarah. Ataupun ta'dil, kita kata orangnya bagus, ingatannya kuat, orangnya boleh dipercayai. Apa duk cerita pasal orang ni? Takkah ini mengumpat? Kita kan kalau kita katakan orang tu dia ni pelupa, dia ni banyak cakap benda tak betul lah. Kan kalau orang tu dengar dia tak suka, itu kan mengumpat. Kita cakap satu benda tentang orang yang kalau dia dengar dia tak suka, itu kan al-ghaibah. Tapi berlaku, bahkan dilakukan oleh para ulama. Para ulama bukan calon-calon ulama, ulama-ulama yang bergelumang dengan ilmu hadis.
Ini ilmu yang mulia, ilmu meriwayatkan kata-kata, perbuatan dan juga pengiktirafan daripada Nabi SAW. Kenapa ulama ini bergelumang dengan mengumpat? Zaman Nabi SAW tak berlaku pembincangan al-jarh wa ta'dil ini. Maka bergelumang kata orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni, bid'ah. Macam mana pula boleh jadi bid'ah yang wajib? Kerana apa? Kerana kalau tidak ada pembincangan tentang karakter perawi, adakah bagus perawi ini dari segi ingatannya, dari segi kebolehpercayaannya, dari segi dobit dan siqah dan sebagainya, maka nanti tidak dapat dibezakan status hadis itu adakah sahih ataupun hadis itu saqim, hadis itu dhaif, hadis itu maudhu' dan sebagainya, tak dapat ditetapkan kalau tidak dikaji karakter perawi dia. Ini sebenarnya hukum akal. Tidak ada dalil syarak yang mengatakan kalau perawi ini merawikan hadisnya sahih, kalau perawi yang ini pula maka hadisnya dhaif. Bukan begitu. Tapi kan akal kita menetapkan bahawa kalau orang itu pelupa, kemungkinan untuk lupa itu tinggi. Kalau orang itu kuat ingatan, kemungkinan untuk diingat itu tinggi. Itu hukum akal sebenarnya. Jadi terpaksalah ulama itu bergelumang dengan ilmu yang bid'ah ini untuk memastikan apa yang dikatakan itu daripada Nabi SAW, apa status dia. Sahihkah daripada Nabi SAW? Kuatkah kemungkinan itu daripada Nabi? Atau dhaifkah? Tidak kuatkah kemungkinan? Atau palsukah? Maknanya kita boleh katakan itu dusta ke atas Nabi SAW? Itu menuntut pada melakukan bid'ah yang wajib, iaitu bergelumang dengan ilmu jarah dan ta'dil, ilmu rijal, menetapkan status seseorang perawi hadis. Qala rahimahullah ta'ala walil bid'ahil muharramati amsilatun. Dan untuk bid'ah yang haram tu ada juga contoh. Minha madhabul qadariyah, wa minha madhabul jabariyah, wa minha madhabul murji'ah, wa minha madhabul mujassimah, warraddu ala haula'i minal bid'il wajibah. Menarik. Bid'ah yang haram. Ini contoh bid'ah dalam akidah, ya. Kerana bid'ah dalam akidah tidak ada yang hasanah. Kenapa bid'ah dalam akidah tidak ada yang hasanah? Kerana bid'ah kan artinya benda baru. Akidah artinya keyakinan. Jadi, kalau kita kata bid'ah dalam akidah, bermakna keyakinan iman kita itu berbeza dengan keyakinan iman Nabi SAW. Macam mana boleh jadi bid'ah hasanah? Sedangkan akidah kita mesti sama seperti Nabi SAW. Kalau sama seperti Nabi SAW, akidah kita tidak dinamakan bid'ah. Sebab bukan benda baru. Jadi, oleh itulah bid'ah dalam akidah ini sekurang-kurangnya membawa kepada dosa. Dan boleh jadi sebahagian bid'ah dalam akidah membawa kepada kufur wal-iyazubillah. Baik, contoh bid'ah yang haram iaitu berpegang dengan akidah qadariyah, iaitu golongan umat Islam yang menafikan takdir. Dia kata Allah Ta'ala jadikan manusia, ya, tetapi Allah Ta'ala tidak menjadikan perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang buat sendiri. Maka ini bid'ah yang bukan saja haram tapi membawa kepada kufur. Kerana menafikan kudrah Allah. Allah hanya berkuasa menciptakan manusia. Tapi Allah tidak berkuasa tentang perbuatan manusia. Allah helpless. Allah tak tahu manusia nak buat apa. Qadariyah yang awal, dia ada Qadariyah yang awal dan Qadariyah yang akhir. Qadariyah yang akhir ni dikenali juga sebagai Mu'tazilah. Qadariyah yang awal ini, dia menafikan sampai ke tahap dia kata sebelum manusia melakukan sesuatu perbuatan, Allah pun tak tahu manusia itu nak buat apa. Itu kan bawa kepada kufur. Kerana menafikan kudrah Allah, kuasa Allah pada perbuatan manusia. Dan menafikan juga ilmu Allah. Mana ilmu Allah ni kurang. Macam manusia juga. Manusia ni kita tak tahu apa yang akan berlaku. Ini perintah sekatan pergerakan ini sampai 31 Mac akan dilanjutkan. Setakat ni kita tak tahu. Kita boleh agak lah. Nampak-nampak macam kena lanjut lagi. Dengar-dengar macam dah cukup setakat itu. Itu kita boleh agak. Adakah Allah pun macam itu? Allah tak tahu sehinggalah berlaku. Itu kan bawa kepada kufur. Akidah sedemikian. Itu bid'ah yang haram. Paling tidak hukumnya haram berakidah sedemikian. Dan Mu'tazilah dia agak ringan sedikit, tapi masih lagi ulama khilaf. Sebagian mengatakan tetap kufur juga, tapi yang rajih di kalangan ulama tidak sampai jadi kufur, tapi masih lagi dosa besar. Mereka mengatakan Allah mentakdirkan, Allah menciptakan manusia, tapi Allah hanya mentakdirkan untuk manusia ni yang baik saja. As-sulh wal aslah. Kalau Allah tidak takdirkan yang baik, Allah takdirkan lebih baik. Yang buruk itu Allah tidak takdirkan. Maknanya ada perkara-perkara yang luar daripada kuasa Allah. Ini juga satu bentuk bid'ah. Tapi kita tidak mahu sampai menjadi Jabariyah. Jabariyah ini haram juga. Jabariyah asalnya dia sudah bagus. Dia akidah asalnya itu seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu kita yakin segala-galanya baik ataupun buruk itu adalah daripada Allah Ta'ala. Maknanya Allah yang menentukan. Allah yang berkuasa. Allah yang menciptakan.
Maknanya bukan saja perubatan solat, puasa, haji yang Allah ciptakan, bahkan perubatan mencuri, merompak dan sebagainya juga Allah yang ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Tapi orang Jabariyah ini dia buat bid'ah, menyalahkan takdir. Menerima takdir itu bukan bid'ah, itu sunnah. Tapi menyalahkan takdir adalah bid'ah. Kerana Nabi SAW yang mengajar kita beriman kepada takdir, baginda tidak mengajar kita menyalahkan takdir. Jadi orang-orang Jabariyah ini misalnya, kalau dia tak semayang, kita tegur dia, awak ni kenapa tak semayang? Semayang ni wajib, awak dah berusia, umur dah 40 lebih, awak kena semayang. Dia kata, nak macam mana Ustaz? Memang Allah dah takdirkan saya tak semayang. Tengok, dia menyalahkan takdir. Jadi dia kata Allah dah takdirkan dia tak semayang, Allah dah takdirkan dia berjudi, Allah dah takdirkan dia berzina dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini juga satu bentuk bid'ah. Dan orang macam ni, saya selalu bergurau, kalau kita berani, kita cuba ubat dia dengan penampar. Pelempang ni. Kalau kita lempang orang Jabariyah ni, bukan orang Jabariyah saja sebenarnya, sesiapa pun kalau dilempang, dia tentu tak suka. Dia tentu marah. Jadi kalau kita lempang orang Jabariyah, dia mesti marah. Dia kata, apa ni Ustaz? Nak dakwah elok-elok lah. Janganlah lempang orang macam ni. Dakwah bil hikmah. Bukannya dakwah dengan cara lempang orang. Jadi kita perli dia balik. Kita kata, janganlah marah bang. Allah dah takdirkan saya lempang awak ni. Awak nak lawan takdir kah? Kan? Nanti dia mungkin akan berfikir balik betapa tak betul sikap dia menyalahkan takdir. Kita ahli sunnah wal jamaah memang kita yakin bahawa segala-galanya yang berlaku itu buruk ataupun baik daripada Allah Ta'ala. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan takdir. Kerana yang pertama, kita tak tahu takdir Allah. Jadi yang kita kena bertindak bukan berdasarkan benda yang kita tak tahu. Kalau kita nak kata saya nak berjudi sebab Allah dah takdirkan saya berjudi, seolah-olah kita mendakwa kita tahu takdir Allah. Sebenarnya kita tak tahu. Kita hanya tahu takdir Allah setelah perkara itu berlaku. Misalnya semalam kita ada berjudi. Na'udzubillah. Jadi kita tahu setelah berlakunya perjudian itu, kita tahu itu takdir Allah. Tetapi tak bermakna kita kena relax. Kita kena tak apalah ada takdir Allah. Tak boleh. Kita kena menyesal kerana kita tahu bahawa dari segi hukum berjudi itu haram. Maka kita bertindak bukan atas apa yang kita tak tahu. Takdir Allah tu kita tak tahu kecuali setelah berlaku. Jadi kita nak buat apa? Nak berjudi ke nak baca Quran? Jadi nak berjudi ke nak baca Quran, jelas kita bertindak dengan apa yang kita tahu. Yang kita tahu adalah hukum. Hukum berjudi adalah haram, berdosa. Hukum baca Quran adalah sunat, dapat pahala. Ataupun sembahyang itu wajib, dapat pahala. Maka kita bertindak di atas hukum. Jangan jadi bid'ah Jabariyah, buat benda jahat, menyalahkan takdir. Tapi bab dunia tak ingat takdir pun. Orang Jabariyah ni kalau lapar cari nasi juga, cari roti. Kenapa tak kata Allah dah takdirkan aku lapar? Kenapa kalau sakit berubat, kenapa tak kata Allah dah takdirkan aku sakit? Jadi ini adalah satu fikrah yang songsang, yang pincang, yang tidak betul. Dan juga mazhab al-murji'ah yang mengatakan tidak tidak menjejaskan orang yang beriman itu dengan melakukan dosa, sebagaimana tidak memberi manfaat orang yang kafir itu dengan melakukan kebaikan. Kan kita tahu orang yang kafir ini, kalau dia buat kebaikan apapun di dunia, di akhirat dia tetap masuk neraka. Kerana nilai kebaikannya itu Allah dah balas di dunia lagi. Maka Allah tidak balas di akhirat kerana dia tidak layak mendapat balasan akhirat kerana dia kufur. Maka orang Murji'ah dia buat bid'ah. Dia kata kalau macam itu, kalaulah kekufuran itu menghalang kebaikan seseorang daripada mendapat kebaikan, maka demikianlah keimanan itu menghalang seseorang daripada mendapat keburukan. Jadi tak kisahlah, kata dia. As long as kita beriman, kita nak berjudi kah, nak berzina kah, nak minum arak kah, nak dahaka pada ibu bapa, tak kisah. Yang penting kita tu sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Ini juga adalah bid'ah. Kerana Nabi SAW yang mengajar kita beriman kepada Allah, baginda tidak mengajar kita itu mengatakan iman saja tanpa amal sudah memadai. Kan ayat Quran selalu innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan yang beramal soleh, bukan beriman semata-mata. Wa minha mazhabul mujassimah. Ini dah mula popular balik. Mazhab yang seolah-olah menetapkan Allah itu berjisim. Yang mengatakan Allah itu bertangan, tapi tangan tak serupa dengan manusia. Mengatakan Allah itu ada muka, tapi muka tak serupa dengan manusia. Ini panjang cerita kalau nak cerita tentang masalah bid'ah tajsim ini. Yang penting ini membawa kepada dosa dan bahkan boleh membawa kepada kufur kerana menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk. Jadi ada orang mengatakan tak. Yang mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat, dia tidak mengatakan Allah Ta'ala itu seperti makhluk. Jadi ini satu bentuk kekeliruan. Kerana yang dikatakan tempat itu, kamu tidak boleh mengatakan ianya hanya amrun i'tibari.
tempat ini hanya satu benda yang tak wujud sebenarnya. Kerana tempat makan adalah satu yang wujud. Itu kan daripada kana yakunu. Bila tambah huruf mim, dia bermakna tempat benda. Bila tempat benda dia wujud. Kalau tidak dinamakan tempat. Jadi mengatakan okey, akidah Allah bertempat itu okey kerana tempat itu satu benda yang hanya amrun i'tibari, tak betul. Kerana bagi mereka yang mengatakan Allah bertempat, tempat Allah itu di atas arash. Arash bukan amrun i'tibari. Arash satu makhluk Allah yang memang sabit dalam Quran dan juga dalam hadis, satu makhluk Allah yang wujud. Mereka mengatakan Allah Ta'ala bertempat dan tempat di atas arash itu keliru. Keliru kerana memahami ayat Al-Quran dengan tafsiran yang salah. Kata dia, saya beriman sebagaimana Quran kata. Ya, kalau kamu beriman sebagaimana Quran kata apa? Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Tahai Rahman di atas arash dia istiwa. Dah cukup di situ kamu beriman. Ada yang nama istiwa atas arash. Tapi kalau kamu mengatakan menetap, duduk, berada di atas arash, itu hanya tafsiran kamu. Dan tafsiran kamu pilih tafsiran yang batil. Kerana apa? Kerana yang menjadi umul kitab adalah ayat muhkamat. Hunna umul kitab. Ayat muhkamat inilah yang menjadi tonggak kepada Al-Quran. Maka kita pulangkan makna itu kepada ayat muhkamat. Yang jelas daripada Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama seperti Allah satu apapun. Yang paling besar beza Allah dengan makhluk adalah Allah itu khaliq, pencipta, sementara makhluk diciptakan. Apa makna diciptakan? Makna dahulu tak ada. Setelah diciptakan baru ada. Jadi sedangkan Allah khaliq, tidak ada permulaan. Kerana kalau sesuatu itu dahulunya tidak ada, kemudian baru ada, maka secara teorinya ada dua kemungkinan. Dulu benda itu tak ada. Ya, contohnya, kita dulu tak ada. Satu masa dahulu anak kita tak ada. Sekarang baru ada anak. Ataupun sekarang pun belum ada anak. Jadi sesuatu yang tidak ada kemudian ada, sama ada dia mengadakan dirinya sendiri, itu mustahil. Macam mana sesuatu yang tak wujud mewujudkan? Nah, saya belum wujud. Lalu saya lah yang mewujudkan diri saya. Itu kan mustahil. Nah, ataupun diwujudkan oleh yang lain. Nah, oleh kerana saya dulu tak wujud, maka ada yang mewujudkan saya. Itu tidak mustahil. Untuk kita makhluk, tidak mustahil. Tetapi kalau Allah dikatakan begitu, Allah dikatakan dulu tak wujud, kemudian baru wujud, maka ada yang mewujudkan Allah, itu mustahil. Kerana kalau diwujudkan, bukan khaliq. Yang diwujudkan itu makhluk. Maka demikian kita kata Allah Ta'ala wujud tanpa ada permulaan. Berbeza dengan makhluk, dahulunya tidak ada. Makanya arash, satu masa dahulu tidak ada, sedangkan Allah telah wujud. Maka mengatakan Allah wujud tanpa tempat itu sudah betul. Bila kamu nak ubah kerana keliru dengan ayat Al-Quran, kerana tidak mahu ikut jalan salafus soleh dengan cara yang sebenar, salafus soleh dengan cara yang sebenar, mereka tidak letakkan makna. Mereka serah kepada Allah Ta'ala. Paling-paling mereka berkatakan ayat-ayat mutasyabihat ini nu'minu bihi kama aradallah. Kami beriman dengan ayat mutasyabihat ini sebagaimana Allah Ta'ala kehendaki. Ataupun dalam kes ayat istawa, mereka mengatakan istawa istiwa'an yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa itulah istiwa yang layak dengan Allah Ta'ala. Bukan dikatakan duduk, menetap dan sebagainya. Kemudian bahkan setengah ulama salaf marah kalau dikatakan macam mana istiwa itu macam mana. Imam Malik rahimahullah ta'ala diriwayatkan marah, kata Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah. Tanya macam mana itu adalah satu bid'ah yang buruk. Makanya menganggap Allah Ta'ala itu ada tempat, itu adalah kefahaman zahiri secara tekstualis yang akan bercanggah satu sama lainnya. Kerana mereka ini juga nanti kalau kita tanya macam mana kamu faham hadis nuzul, hadis yang mengatakan pada 1/3 malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Siapa yang minta ampun Allah ampunkan, siapa yang bertabat Allah terima, siapa yang berdoa Allah perkenankan. Kalau kita tanya kepada mereka, macam mana kamu faham hadis tersebut? Maka mereka berpegang dengan manhaj zahiri mereka, memahami secara zahir, kata dia, ya Allah turun. Turun itu kan nazala, itu maknanya daripada atas ke bawah, itu dikatakan turun. Jadi kata dia, pada 1/3 malam, Allah turun ke langit dunia. Sebenarnya dengan zatnya, daripada atas, Allah turun ke langit dunia, maka pada ketika itu, arash kosong. Sebab kata dia, Allah duduk atas arash. Tapi kan 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Jadi masa Allah turun tu arash kosong lah sekejap. Nanti selepas 1/3 malam Allah kembali duduk atas arash. Ini jelas satu bentuk bid'ah yang sesat. Dia tidak perasan bahawa yang dikatakan 1/3 malam itu sebenarnya adalah setiap detik. Di dunia ini kan berbeza waktu, antara satu tempat dan satu tempat berbeza waktu.
maka pada masa kita bercakap sekarang ini sudah ada 1/3 malam di satu tempat, nanti ada 1/3 malam di tempat yang lain, maka ada lagi 1/3 malam di tempat lain. Setiap detik itu akan berlaku 1/3 malam di sesuatu tempat di dunia ini. Maka kalau memahami secara zahir akan berlaku percanggahan, bermakna seolah-olah Allah Ta'ala itu senantiasa berada di langit dunia. Tadi kata Allah di atas arash, tadi kata Allah turun pada atas ke bawah. Macam mana pada atas ke bawah kalau memang sentiasa di langit dunia? Sebab itulah akidah macam ini berbahaya. Akidah yang bid'ah ini dia akan bercanggah kefahamannya itu dengan akidahnya sendiri. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah ianya datang lain daripada Allah Taala, maknanya bid'ah akidah itu nescaya akan didapati di sana itu ikhtilaf, contradiction yang banyak. Sebagaimana yang berlaku pada akidah Mu'tazilah, yang mana mungkin saya akan tutup kuliah kita malam ini dengan membawa satu kisah. Nanti contoh bid'ah yang sunat, bid'ah yang makruh, dan bahkan mungkin besok kita akan bawa juga bid'ah yang haram dari segi amalan. Kerana ada setengah orang dia bayangkan, kalau kita bawa contoh bid'ah yang haram itu dalam akidah, maka dalam amalan tidak ada bid'ah yang haram. Ada, dalam amalan juga ada bid'ah yang haram, bukan hanya dalam akidah saja. Cuma saya nak tutup dengan bagaimana bila akidah itu bid'ah, dia akan menyebabkan percanggahan dalam akidah dia sendiri. Sebagaimana yang berlaku kepada akidah Mu'tazilah, yang mana disingkapkan kebatilan ini oleh pejuang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Bukan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mereka akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para Rasul disampaikan. Itu daripada Nabi SAW. Tapi Imam Abu Hasan Asy'ari ini rahimahullah ta'ala mempertahankan akidah ini daripada serangan yang kuat pada masa itu adalah serangan golongan Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan Allah Ta'ala wajib melakukan hanya yang baik. Kalau Allah tak buat yang baik, pasti Allah akan buat yang lebih baik. Lalu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari yang pada masa itu juga berakidah Mu'tazilah, kerana beliau mengaji dengan guru Mu'tazilah, tak silap saya bapa tiri beliau sendiri. Lalu beliau bertanya kepada guru beliau, kerana beliau lihat ada sesuatu yang tak betul di situ. Beliau tanya, macam mana Tuan Guru nasib 3 orang, 3 orang yang meninggal dunia, iaitu satu orang meninggal dunia dalam keadaan dia itu mukmin dan juga taat, orang yang beriman dan taat kepada Allah, dia mati. Yang kedua, orang itu kafir dan maksiat, dia meninggal dalam keadaan dia kufur dan ahli maksiat. Dan yang ketiga yang meninggal adalah satu orang yang meninggal sebelum dia baligh, sebelum dia cukup umur lagi, sebelum mukallaf sudah mati. Jadi macam mana nasib 3 orang ni di hari akhirat? Jadi jawab guru dia, ikut akidah Mu'tazilah, yang meninggal iman dan taat itu dia masuk syurga, yang meninggal dalam keadaan kafir dan maksiat dia masuk neraka, yang meninggal dalam keadaan belum balik dia masuk syurga pun tidak, masuk neraka pun tidak. Ini satu bentuk bid'ah. Orang Mu'tazilah kata budak-budak kalau mati, yang belum balik ni kalau mati, dia akan duduk manzilatun bainal manzilataini, satu tempat antara 2 tempat. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari nak test akidah ni benar daripada Allah atau akidah yang bid'ah. Kalau benar mesti dia konsisten. Kalau bid'ah mesti dia akan bercanggah. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari bertanya, apa jawab Allah kalau yang meninggal kecil ni, meninggal sebelum balik ni, tanya kepada Allah, ya Allah, kenapakah engkau matikan aku sebelum aku balik? Tidak akan aslah, tidak akan lebih baik engkau matikan aku selepas aku balik. Jadi aku sempat beriman, aku sempat beramal soleh. Lalu kata guru beliau, ini ikut akidah Mu'tazilah. Kan ikut akidah Mu'tazilah, Allah hanya buat yang baik, atau kalau Allah tak buat yang baik, Allah buat yang lebih baik. Jadi kata guru beliau, Allah akan jawab, saya matikan kamu sebelum kamu balik kerana saya tahu kamu ni nanti kalau kamu sudah balik bukan kamu beriman dan taat, sebaliknya kamu akan jadi kafir dan maksiat. Maka aslah lebih baiklah saya itu matikan kamu sebelum kamu balik. Jadi masih nampak okey lah dengan pegangan Mu'tazilah. Lalu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala bertanya lagi pada guru beliau, kalau begitu apa jawab Allah kalau orang yang mati dalam keadaan kafir dan maksiat tadi bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapakah engkau tidak matikan aku sebelum aku balik, supaya aku tidak sempat kufur, supaya aku tidak sempat maksiat, jadi aku tidaklah sampai masuk dalam neraka seperti sekarang ini. Apa jawab Allah? Ketika itu guru dia tak ada jawab. Kenapa? Kerana itu akidah yang direka-reka.
Tadi katanya budak ni dimatikan awal kerana kalau tak mati awal dia akan jadi jahat, masuk neraka. Baik mati dia kan di awal. Dah habis ini yang dah jahat masuk neraka, kenapa tak matikan di awal? Kan lebih baik. Jadi guru dia tak boleh jawab. Jadi apabila Al-Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala melihat kebatilan akidah Mu'tazilah, beliau bertobat daripada akidah Mu'tazilah, kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sampai sekarang dinisbahkan kepada nama beliau, iaitu disebut sebagai manhaj ataupun mazhab Al-Asy'ariyah. Dalam akidah itulah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, oleh kerana akidah-akidah yang menyeleweng ini adalah bid'ah yang haram, maka kita itu berhujah menolak bid'ah yang haram ini merupakan bid'ah yang wajib. Mana ada zaman Nabi SAW dahulu, para sahabat berbincang dengan detail, dengan panjang lebar tentang as-suluh wal aslah, tentang takdir ini, adakah Allah mentakdirkan segala-galanya atau Allah hanya mentakdirkan yang baik sahaja. Pada zaman dahulu menceritakan tentang sahabat bincang tentang ini adalah ain, ini adalah arad, ini adalah jisim, ini adalah jirim, ini adalah jauhar dan sebagainya. Tetapi apabila akidah-akidah yang bid'ah ini membawa istilah-istilah dan perbincangan-perbincangan yang menyesatkan umat, maka tak dapat tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah terpaksa menolak menggunakan uslub hujah yang sama, membuktikan kebatilan mereka, walaupun itu bid'ah, tapi itu sudah menjadi bid'ah yang wajib. Jadi insya-Allah malam besok insya-Allah kuliahnya agak pendek sedikit, daripada jam 9 hingga 9.30 sahaja, kerana hari Selasa, setiap hari Selasa jam 9.30 malam saya dijadualkan membaca dan menghuraikan hikmah-hikmah, mutiara-mutiara nasihat dalam kitab Tajul Arus lil Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, di page ARG, tapi bukan ARG pusat sebagaimana malam ini, tapi di page ARG KL, di ARG Kuala Lumpur. Itu hanya pada setiap hari Selasa jam 9.30. Jadi besok insya-Allah kuliah kita mengupas bid'ah hasanah ini bermula jam 9 malam sehingga jam 9.30 malam sahaja. Dengan kita menyambung di muka surat 6, iaitu walil bid'il mandubati amsilatun minha. Bid'ah yang sunat itu ada beberapa contoh. Antara contohnya nanti kita akan huraikan pada malam besok insya-Allah. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la ta'rudu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna hadzal balaa wal wabaa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa' 'anna hadzal balaa wal wabaa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna hadzal balaa wal wabaa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum.